bila 3 belakang ni sampai-sampai tu saya kena approve kawan UOL masuk lah. Okay, belakang ni 3 ni maksudnya 3 jam kredit. So untuk kursus ni, untuk subjek ni, kursus ni tak adalah saya aim untuk you keluar jadi seorang usahawan. Tapi sekurang-kurangnya you ada entrepreneur attribute ataupun trait ataupun ciri-ciri keusahawanan tu. Sifat keusahawanan tu dalam diri you. Okay, you pandai, you seorang yang risk takers, tapi you seorang yang opportunist, itu adalah ciri-ciri keusahawanan. Kalau you pergi kerja pun ataupun you bekerja dalam organisasi pun, organisasi tu masih lagi masih lagi nak seorang pekerja yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan. So you lah. Okay, sambil-sambil tu saya duduk. Kelas pagi Khamis pula tu kan. Saya nak tarik juga kelas you all ke hari lain. Tapi saya tengok you all pun full juga. Semester ni all full banyak kelas. Ada full. Hari ni paling full lah. Banyak full sebab semua kebanyakan 3 kredit. Saya nak masukkan slot you all hari semalam sebab hari Rabu saya tak ada kelas. Hari lain semua saya ada kelas kecuali hari Rabu. Tapi saya tengok Rabu pun you all full. Alah, macam nak slot-slot pun saya susah kan. Tak apalah. Kita cubalah mana yang mudah you all, mudahkan saya. Kita sama-sama mudahkan. Okay, so this course is designed to ensure student gain, gain knowledge and skill related to fundamental. Fundamental ni asas lah of business or entrepreneurship, seperti apa itu entrepreneurship, perusahawanan, macam mana nak you nak set up a business dari segi entity yang terlibat, regulation, dia punya law, business support system apa yang ada di Malaysia, dari segi environment sekarang ni cuba pergi macam mana, macam mana nak buat business plan. Sebab business plan ni, even saya dah mengajar subjek entrepreneurship dari MARA, dulu saya di MARA, sebelum saya join UTHM pun memang ada. You kena buatlah business plan tu. Business plan tu all the time memang relevan sahaja. Kecuali maksudnya relevan tu you kena adaptkan dengan current situation lah. And then saya Raudah Muhammad Adnan. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan saya bukan koordinator semester ni. Saya bukan penyelaras untuk kursus ni. Jadi saya masih menunggu daripada penyelaras untuk lecture plan. Yang saya present ni adalah lecture plan semester lepas. Semester lepas saya koordinator. Jadi saya tak upload lagi di Edmodo. Macam ni kan kalau you tengok. Di Edmodo saya tak upload lagi lecture plan. Nanti lecture plan tu saya akan masuk di sini. Course info ni. Saya tak upload lagi sebab ini yang lama. Yang baru nanti saya akan masuk. Alamak. Sekejap saya alert dengan WhatsApp sebab saya punya kelas sekarang ni di rumah. Internet saya di rumah dia macam krik. Dia selalu cut off, tak stable. Jadi kalau tiba-tiba saya cakap seorang ataupun you tak dengar suara saya, tolong WhatsApp saya. Memang setiap dah 2 sem lah sebab 2 sem dah kan. Kita 1 sem, 2 sem. Campur ni 3 sem lah. InsyaAllah minggu depan saya dah boleh bulan 11 tu baru boleh masuk office. Tapi nanti insyaAllah saya cubalah. Kalau saya minggu depan saya masuk office, internet di office tu lebih stable lah. Jadi kalau ni je WhatsApp kat group ataupun personal memang saya akan tengok lah. Kalau WhatsApp masuk, kadang-kadang sudah bagi tahu puan dah hilang dari radar. So kena cari lah. So yang mengajar semester ni adalah saya dan juga Puan Noliza. Cumanya Puan Noliza dia akan cover untuk DAT ataupun IT lah. Jadi saya tak akan masukkan lagi selagi saya tak dapat daripada koordinator, daripada penyelaras. That's why saya cakap ini adalah semester 2, semester lepas punya. So kita semester 1 lah. Lecture plan sama je, cuma assignment je yang berbeza. So credit value 3 jam kredit. Based on saya punya experience, saya tengok kalau student tu dapat B- pun di effect jugalah. Jadi macam semester lepas mostly B+ ke atas rasanya. Tapi adalah yang tak hantar assignment dapat kena apa, tak ada yang tak hantar assignment. Semua hantar assignment sampai saya kejar juga. Tapi yang dia tak perform sangat test tu boleh dapat B macam tu lah.
Okay. Okay, so lecture 3 jam lecture, tak ada tutorial, tak ada lab semua, tapi kita ada, bila saya pergi lecture tu saya akan proceed terus dengan SLT you all untuk buat assignment lah. So ada allocation masa untuk you buat assignment tu. Okay, so untuk course learning outcome ataupun apa yang you akan perolehi, apa yang you dapat end of this course lah, hujung daripada kursus ni adalah ada 3 CLO, course learning outcome. CLO 1 berkaitan dengan connective. Connective, identify business opportunities, okay. And then yang ini connective ni maksudnya you dari segi konsep lah, maksudnya pengetahuan you. Okay, CLO 2 perform a survey on business establishment activities. Yang ini bila kita tengok P3 ni adalah berkaitan dengan practical. So nanti ada assignment, bukanlah practical yang dekat sini, bukan you punya lab ke tutorial ke tak. Maksudnya you ada buat sikit assignment yang based daripada practical lah. Okay. And then kita ada yang ketiga adalah A, restart install new tak nak. Okay, produce project content of a business plan. So ini adalah effective. Effective ni maksudnya nilai lah, nilai keusahawanan yang ada dalam diri you kena produce satu project business plan. Okay, kita banyak berkumpulan. Okay, untuk okay, ini adalah untuk mapping untuk course outline kita. Kita ada CLO 1 berkaitan dengan lecture, so kita ada quiz dengan test. Quiz ni lebih daripada 1, macam semester lepas patutnya saya buat 2, tapi saya tambah lagi 1. Sekejap saya nak reply kawan awak punya ni. Kesian dia. Okay, so CLO 2 kita ada assignment dengan group project. Okay, mana tadi? Okay, so nanti saya akan terang lah all the assessment ni. Okay, and then kita ada CLO 3, kita ada project dan presentation. Okay, so untuk course outline kita ada 9 chapter sahaja, sikit je kan. 9 chapter sahaja. Jadi nampak macam banyaknya sebab saya minggu lepas saya buat artikulasi bila saya tengok ada kursus-kursus lain yang chapternya tak ada banyak macam business ni, tapi mungkin anak dia banyak lah, business ni macam anak dia tak banyak sangat dan tak sesusah sangat lah. Okay, so kita ada yang pertama adalah concept of entrepreneurship yang hari ni kita akan cover. So kat sini kita ada non face to face, ni maksudnya kita buat Google Meet lah. Okay, kalau dalam kelas kita buat lecture face to face guided learning. Okay, so dalam ni ada introduction, history, macam mana teori. Okay, saya lupa nak maklumkan dalam LP atau lecture plan ni memang dalam bahasa Inggeris, tapi all the material, kita punya bahan PNP, kita punya test, kita punya quiz, setakat yang saya tahu adalah dalam bahasa Melayu. Okay, tapi kalau yang sepuan kami nak buat bahasa Inggeris, kami tak biasalah menulis dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kami nak buat bahasa Inggeris juga. Okay, tak apa, welcome, saya tak ada masalah. Okay, tapi semuanya dalam tapi cuma jangan campur-campur lah. Okay, test quiz semua dalam bahasa Melayu. Okay, so and then kita ada creativity and innovation. Kat sini mungkin ada, saya tak pastilah you all biasa dengar tak, ada dengan BMC. So kita akan cover business model canvas yang cover juga nanti kita punya assignment. Okay, and then kita ada identification of business opportunity. Okay, yang ini ada SWOT. SWOT ni adalah akronim. Macam tadi ni BMC, ini akronim untuk business model canvas kan. Kalau SWOT pun dia adalah akronim. So nanti kita akan belajar juga. And then kita ada business law and business support system. Nampak je business law macam tak adalah you kena hafal akta macam OSHA 1994 tu yang you belajar OSH tu. You ada belajar OSH dah? Dah buat. Ada. Kena hafal clause tu kan. Dia tak adalah sampai hafal clause tu. Dia hanya nak tahu entity sahaja.
So akta apa yang terlibat? Kita ada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, kita ada Akta Syarikat 2012 ada yang di-amend, macam tu je lah. Just nama dia tu je. Kalau macam business law betul-betul, saya belajar dulu business law of contract tu mesti kena tahu. Kalau akta ni, kes dia macam ni, kita kena kaitkan dengan macam ni. Macam tu tak adalah. Simple je, senang je. Nama je gah kan. Okay, and then seterusnya, saya lupa juga bagi tahu. Kalau saya cakap terlalu laju, bagi tahu je. Puan cakap laju sangat. Sebab bukanlah saya semester tapi semester lepas saya dah dapat komen tu. Sebelum tu saya mesti dapat spark saya, Puan ajar laju, Puan ajar dan cakap laju, berdesuk macam F1. So SEM ni saya tak naklah bawa F1. Saya nak cuba macam semester lepas lah. So semester lepas saya tak dapat sangat lah komen berkaitan dengan laju tu. Okay. So kalau saya ajar laju tak faham, bagi tahu. Saya boleh je. Saya boleh ulang balik. And then kita ada business plan. Okay, bila kita business plan ni adalah kita dah start project kita. Okay, dalam business plan ni ada 4 elemen utama. Okay, untuk business plan. So elemen tu adalah daripada chapter 6 ni lah. 6, kita ada marketing plan. Kita ada chapter 7, chapter 8 dan juga chapter 9. Itu perkara penting dalam business plan. Tapi business plan ni dia macam, okay, mula-mula kita belajar format, kenapa kena ada business plan, apa elemen-elemen kena ada, macam tu je lah. So detail dia, okay, kita akan belajar in-depthly dalam business plan ni dalam chapter 6, 7, 8 dan 9 lah. Gitu kan. Okay, so kita tengok dalam ni kita ada chapter 6 ni marketing plan, kita akan buat forecast, kita akan kira sikit lah. Macam mana kita nak kira, kita nak buat forecast untuk kita punya sales. Okay. And then kita ada marketing strategies, yang ni ada 4 P's, product price, place and promotion. Kalau apa P, tak apa, nanti kita akan belajar. Macam Puan cakap laju P tadi bukan. Nanti kita akan tengok lah. Ni go through je dulu. And then kita ada new marketing media for entrepreneur. Yang ini dulu tak ada. Tapi bermula semester lepas saya dah tambah lah. Yang mana sebabnya sekarang ni orang dah gunakan social media kan. Ataupun dah guna platform yang baru lah untuk marketing. Dah tak guna sangat lah macam traditional punya marketing tools. Okay, and then kita ada marketing budget. Okay, marketing budget ni adalah input keuangan yang akan digunakan oleh bahagian finance. Okay, and then kita ada operational plan. Yang ni kita nak tengok layout kedai awak. Okay, dari segi kita nak kira berapa kapasiti yang perlu dikeluarkan berdasarkan kepada sales forecast you. Contohlah, saya nak fokus nak keluarkan 30,000 kilo kerepek bulan ni. So daripada 30,000 kerepek tu berapa raw material pisang, contohlah kerepek pisang kan, pisang yang saya perlukan. Okay. So saya kena linkkan lah dengan yang fokus, sales forecast tu. And then dari segi operational budget, yang ni pun input yang diperlukan oleh finance. Okay, and then kita ada chapter 8 berkaitan dengan admin sebenarnya. So berapa orang pekerja yang saya perlukan untuk produce berapa tadi 30,000 kilo kerepek pisang kan. So kita kaitkan dengan management and organisation plan. So macam dan yang terakhir sekali adalah financial plan. Kalau student dah pernah belajar account memang tak ada masalah lah. Tapi kalau tak pernah belajar pun tak adalah banyak sangat masalah. Cumanya you kena faham konsep sahaja. Okay. So input daripada bahagian marketing, operation dan admin ni digunakan dalam bahagian finance ni. Okay. So kita tengoklah dia CLO3 sebabnya dia adalah project. Dan last sekali kita ada presentation. Okay, presentation minggu ke-13 dengan 14. Sam ni kita tak ada midterm break kan. So kita kena naik kereta api lah. Naik kereta api pula. Kita kena laju lah kan. Tak ada rehat-rehat sangat lah. Okay, so kita pergi kepada assessment. Okay, untuk assessment yang ini sama macam semester lepas, cumanya tugasan tu berbeza lah. Tugasan tak sama. Macam semester lepas saya ada buat BIC, Business Idea Challenge, pertandingan rancangan perniagaan.
kita organize event technopreneurship. Okay. Jadi student semua terlibat lah. So semester ni yang event tu kita masukkan dekat dalam markah lah. So semester ni tak ada. So lain lah assignmentnya. Okay, yang pertama adalah quiz. Okay, sebelum tu saya nak maklumkan lah kejap Saya memang akan buat macam ni untuk student saya. Nanti saya akan masukkan di author. Okay. So ini untuk semester ni saya dah edit macam mana kaedahnya kalender kita untuk tahun ni semester 1 ni. Kita menggunakan kaedah online dan offline, tapi setakat hari ni memang saya akan gunakan online sahaja. Nanti saya akan update lah kalau kita nak jumpa face to face. Sebab kelas kita pun ramai kan. And then kita ada quiz menggunakan author ataupun Google Form, tapi kalau saya tengok semester lepas saya guna dua-dua platform lah sebab ada 2 quiz kan. So presentation saya bagi contoh macam mana dan juga kita ada peer evaluation. Seterusnya saya akan bagi macam ni pada student saya supaya ni diingat. Sekejap oi besar sangat. Okay. Okay, diingat. Quiz minggu keberapa, chapter apa. Test akan dikemas kini sebab saya bukan coordinator so saya tak tahu lagi. Okay, individual assignment, group assignment, nanti ni saya terangkan. Okay. Kita pergi dulu pada ni. Okay, quiz 5%. Okay, kalau sebelum ni saya memang letak 2 quiz macam ni lah. Okay, minggu ketiga dengan minggu keempat. Tapi semester lepas saya tambah lagi 1 sebab nak cover markah quiz ada student yang tak perform. So saya ambil 2 yang terbaik. Okay, 2 yang terbaik. Jadi seterusnya kita ada test 20%. Yang ini saya tak pasti lagi face to face ataupun online. Mungkin probably online sebabnya kita ada 400 lebih student. Kalau nak buat face to face space lah kan. Kalau sebelum ni pun kami, kalau student yang ramai, saya dengan Puan Eliza kami akan buat di Audi. Tapi saya rasa Audi pun dengan 400 orang sebab kena selang lagi kan. Macam tak cukup lah. Tengoklah mana yang sesuai. And then kita ada individual assignment. Nanti saya terangkan apa benda yang you kena buat. Okay, group assignment. Group assignment ni, okay, kita daripada group assignment ni, kita akan set up kumpulan hari ni. Kalau mana yang masuk awal tadi saya tengoklah berapa kumpulan yang saya perlukan. 7 kumpulan saya rasa. Okay. Satu kumpulan 7 ke 8 orang. So group assignment ni walaupun assignment ni berbeza dengan projek. Maksudnya bukan berbeza apa, mungkin arahannya dia berbeza kan. Tapi ahli kumpulan dia still sama. Okay, so you menggunakan ahli kumpulan yang sama lah. Sebab nanti kita akan ada peer evaluation. Peer evaluation. Maksudnya daripada markah 25 markah ni saya akan ambil 5 markah daripada sebabnya keseluruhannya ni saya akan ambil markah untuk markah peer evaluation. Memang kalau contoh saya keluarkan markah carry mark, student akan tanya, "Puan, kenapa markah report saya tak sama dengan kawan saya?" Padahal markah report tu markah group lah. Jawapan dia adalah tanyalah kat kawan awak, kawan ataupun group members awak kenapa. Dia akan tanya peer evaluation lah. Okay, so presentation ni saya akan nilai individu walaupun konten dia tu, elemen dia tu adalah elemen projek ataupun konten-konten dalam projek. Okay, and then kita ada group activity. Okay, group assignment dengan group activity ni benda yang berbeza. Okay, tapi group activity ni adalah konten dia berdasarkan projek you juga. Nanti saya terang lah, saya tunjuk. Okay, and then yang paling best kita tak ada final. So masa final you all boleh hura-huri lah untuk subjek saya. Selalunya dah dapat pun markah. So markah carry mark tu adalah markah you lah, markah final lah. Tapi mungkin kalau ada amendment sikit lah, seorang dua macam tu biasalah. Okay, so untuk references, sebelum ni saya dengan Puan Eliza ada keluarkan satu modul. Tapi saya rasa kalau you just refer slide yang saya beri, tak ada masalah. Maksudnya you boleh lah capture semua konten untuk syllabus ataupun semua konten untuk khusus ni lah. Selain daripada itu, you all boleh refer jugalah buku-buku lain. Buku kalau saya refer buku ni, dia lebih kepada saya suka tengok konten dari segi business plan dia lah, detail. Cumanya mungkin 2004 kan, dah berpuluh belas tahun lah. Mungkin belas tahun ke? Tak sampai lagi 11 tahun Berapa tahun? 17.
17. 17 tahun. Buku ni 17 tahun dah lama sangat lah. Outdated lah. Maksudnya nak relatekan dengan current ni kan, dengan sekarang ni. Mungkin kalau dulu dalam buku ni tak adalah cerita tentang new marketing tools. Sekarang dah ada dah kan. Okay. Dah 17 tahun dah Saya rasa macam typo lah. Saya rasa 2014 ni. Okay lah, saya tengok balik. Okay, so macam saya cakap tadi, ini adalah lecture plan semester lepas. Tapi basically sama sahaja. Sama sahaja, tak ada berubah lah. Okay, dia tak akan berubah lah kecuali assignment tu je lah yang berubah. Maksudnya assignment tu terpulang pada saya lah. Okay, so kita pergi kepada, kita pergi ke sini. Okay, nanti ini saya upload juga di author ya. Okay, ini sebagai guideline. Tapi ialah kita hanya merancang, Tuhan yang tentukan, mungkin ada perubahan. So kita akan buat kuis yang pertama pada minggu yang ketiga, chapter 3 dan juga minggu keempat, chapter 4 lah. So habis kelas kita terus cover. InsyaAllah saya rasa kelas hari Khamis tak banyak cuti. Kelas hari minggu depan, hari Selasa kita cuti. Tu saya susah sikit lah saya nak capture untuk kelas lain lah. Okay, test akan dikemas ini. Kaedah pun saya tak pasti. Okay, kita ada individual assignment. Sekali saya sentuh untuk assignment. Okay. So individual assignment kita ada 15%, you perlu interview usahawan, nanti saya akan explain detail, submit pada minggu yang ke-7. Lama lagi. Okay, minggu ni dah boleh dah riki-riki cari-cari usahawan lah, apa aku nak interview kan. Okay, adik ke, kakak ke, abang ke, pakcik ke, tak kisah. Okay, nanti dia adalah cover chapter 1. So nanti minggu ke-7 boleh submit. Lagi saya terangkan macam mana. Okay, assignment yang kedua adalah berkaitan dengan BMC. Okay, Business Model Canvas. Okay, presentationnya adalah pada minggu yang hantar pada minggu yang ke-8. Okay, dia cover chapter 2. Okay, chapter 1 dah ada, chapter 2, 3 dengan 4 pun dah ada. And then kita ada group activity. Yang ini dah masuk projek lah. Sebenarnya BMC ni pun cover berkaitan dengan projek juga nanti. Cumanya pada BMC ni you just dapat rough idea sahaja. Okay, rough idea sahaja. Okay, saya letak kat sini presentation fasa 1. Nanti saya terangkan kenapa fasa 1. Okay. And then group activity yang ini adalah video viral. Dia ni berkaitan dengan marketing. Okay, marketing saya tarik marketing sekali. Marketing bahasa Melayu, pemasaran. Okay, ini adalah chapter berkaitan marketing. Video viral yang mana you perlu buat video untuk projek you ni. Okay, untuk cover bahagian marketing je, nanti saya explain lah. Macam iklan, gitu macam iklan tapi mengandungi 4 P's. Product, price, place and promotion. Okay, so 10%, ni simple je. Hantar pada minggu yang ke-10, okay, chapter 6. Seterusnya kita ada presentation, ini presentation fasa 2. Okay, setiap orang akan present sekali sahaja tapi kita ada 2 presentation. Maksudnya sini, kita satu kumpulan ada 7 orang kan. Jadi mungkin presentation fasa pertama ni 3 orang yang akan present. Okay, so the rest lagi 4 orang akan presentation, akan present semasa fasa yang kedua. Okay, fasa yang kedua. Bukan je rentas negeri PKP je ada fasa-fasa kan. Kita pun ada fasa juga. Jadi you boleh fikirlah kan, aku nak fasa yang mana, aku nak present yang mana kalau fasa pertama submit pada minggu yang ke-8. Okay. Walaupun you belajar BMC next week dah belajar dah BMC tapi you ada masa lah lagi kan untuk submit minggu ke-8. Okay, kalau you rasa nak akhir sikit lah, minggu yang ke-13 lah, so you present pada fasa yang kedua. Okay. Harapnya kalau contoh ada face to face, bolehlah kita offline lah. Tapi kalau tak pun semester lepas memang YouTube je lah. Okay. Dan last sekali kita ada business plan ni walaupun 25% macam saya cakap lah, 5% untuk peer evaluation. Saya akan menggunakan Google Form. Okay. So ini adalah rahsia kita berdua. Maksudnya kawan you tak tahu pun you tanda apa untuk dia. Okay, memang rahsia kita berdua je lah. Saya nak kira markah you pun berdasarkan yang ini untuk report keseluruhan. Okay, so kita pergi kepada assignment. Saya laju sangat ke hari ni?
Tak, okey madam. Okey, madam. Alhamdulillah. Jadi seterusnya kita pergi kepada assignment. Saya juga akan sediakan, bukan akan sediakanlah, memang saya akan attach sekali dengan rubrik. Rubrik ni hak you all kan, memang hak awak. Kalau nak, maksudnya macam mana saya nak dapat A? Macam itulah kan, berdasarkan pada rubrik. So kita pergi pada yang pertama adalah untuk individual assignment, tanyalah usahawan. Okay. Yang ini saya tak masuk lagi kat author. Sekejap lagi saya masuk. Okay. Sekejap lagi yang ni semua saya masuk. Okay. Usahawan yang pertama. Tugasan yang pertama adalah you perlu, dia kata P3 tadi kan. So kena bergerak sikit lah. Iaitu you kena interview usahawan. Semestinya saya tak adalah nak kata usahawan tu memang usahawan yang company besar-besar. Enterprise je. So nama pelajar nenek-nenek. Okay. Ini adalah contoh lah, okay, contoh untuk ataupun guideline untuk you, okay, untuk buat assignment ni, okay. Cumanya nanti you boleh tambah baik soalan-soalan ni ikut kesesuaian you, okay. Kita pergi pada yang pertama, okay. Tapi you kena gunakan template ni lah, dan template ni kena convert nanti ke PDF, hantar pada minggu yang ke-7. You boleh interview siapa sahaja, nenek ke, kalau nenek tu ada sijil SSM, tapi syaratnya kena ada sijil SSM ataupun dia daftar perniagaannya dengan SSM. Okay, maksudnya situ mesti dia daftar. Apa itu SSM? Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, dia daftar perniagaan, maksudnya perniagaan dia legal lah. Legal tu sah lah kan, legitimate dari segi undang-undang. So you boleh interview. Kalau ayah you buat bisnes, tak apalah, interview lah ayah you. Okay, tapi kalau lah contoh, saya nak bagi contoh siapa nama. Kalau contoh Hafiz memang ada CJ SSM. Okay, memang dia usahawan berjaya sekarang. Tapi Hafiz tak boleh lah interview diri sendiri. Afif Amjad boleh interview Hafiz. Maksudnya macam itulah. Tak kisah siapa saja, dia baru start business ke, sebab selalunya orang yang start business ni dia dah ada pengalaman dah. Okay, baru dia nak set up dia punya business. Maksudnya dia baru nak register dia punya business lah. Okay, dia akan interview diri sendiri sahaja. Dan juga syarat dia tak boleh sama. Saya dah bagi, hari ni lah saya bagi link, tapi kelas lain saya dah bagi link lah. You kena first come first serve lah. Lagipun usahawan kat Malaysia ni bukannya 2-3 orang kan. Beribu lagi lah sekarang ni dah ada online. Usahawan online boleh. Contohlah hari-hari awak layan dia live, Facebook live tu kan. Lepas tu awak biasa dia pun dah kenal dah awak kan. Awak nak interview dia boleh asalkan dia daftarkan perniagaan dia di SSM. Okay. Kita tengok dia. Okay, so pendahuluan dan ngarakan. Ni letaklah gambar dia. Kalau dia rasa saya tak maulah letak gambar, disegan nak letak gambar kan. Awak pun tengoklah dekat dalam Facebook dia, tapi minta kebenaran ya, minta kebenaran. Saya nak ambil gambar ni boleh untuk profil. Okay, dia kata okay lah. Kalau dia malu nak selfie kan. So nama pendidikan, nama perniagaan. Okay, nombor pendaftaran perniagaan. Yang ini contohlah JM apa, nanti dia tahulah dia contohlah kalau Johor JM 0 lah kan. Saya pun tak tahu, saya tak main teka je. Okay, X contoh. Saya letaklah. Okay, deskripsi perniagaan, dia berniaga apa. Okay, latar belakang sejarah. Okay, ini contoh ni sebagai soalan ni sebagai guideline sahaja. Guideline je. Yang paling penting adalah you kena tahu latar belakang dengan sejarah perniagaan dia. Itu je yang penting sebenarnya. Okay, kalau contohlah soalannya ni kan, boleh tak tuan puan ceritakan sejarah penubuhan? Kalau biasa macam alamak ayat ni macam skema sangat, awak nak interview kawan je kan. Okay, cakap boleh tak cerita macam mana tertubuhnya perniagaan ni? Cerita pun boleh lah. Ini sebagai guideline saja. Yang penting bincangkan apa tu, sejarah penubuhan, profil perniagaan. Kalau company tu tak ada misi visi ataupun perniagaan tu tak ada misi visi, jangan paksa dia lah. Dah tak ada dah macam mana kan. Okay. Jadi mana yang ada, mana yang sesuai. Okay. Bukan. Okay. Jadi seterusnya adalah pengalaman.
Pengalaman usahawan tu yang dia pernah contohlah sebelum ni dia mungkin perniagaan dia buka di pasar malam lah. Okay, dia jual apa? Dia jual apa kat pasar malam? Roti lah contoh kan. Okay, mungkin dia pernah supply roti kat UTHM, contohlah kan. Ataupun dia join kabut sale ke, tak kisahlah, apa sahaja. Okay. Inovasi yang pernah dipelopori. Inovasi ni tak semestinya produk tu, contohlah dia keluarkan kek tu rasa kek 5 rasa lah contoh produk kan. Tak semestinya produk sahaja. Tapi ia boleh can be a proses atau perkhidmatan yang ditawarkan. Contohlah sebelum ni company dia hanya terima bayaran melalui cash sahaja. Tapi sekarang dah boleh transfer online. Itu pun inovasi juga. Okay. Penambahbaikan dalam perniagaan dia. Okay. Dari segi sama ada produk ke, proses ke, perkhidmatan ke, tak kisah. Tapi sekurang-kurangnya 3 jenis lah. Okay. And then seterusnya apa risiko dalam perniagaan yang dia pernah hadapi lah. Okay. Seterusnya tapi ini tugas you pula. You tanya dia and then dia bagi jawapan. You tanya balik, boleh tak tanya boleh tak bagi tahu macam mana nak overcome, macam mana cik overcome masalah cik kan. And then you analysis sendiri ya. Ini jangan bagi tahu saya cadangkan pada cik macam ni. Tak. You just tulis untuk you punya assignment. Cadangan anda sendiri. Okay. Sebab you yang masuk kelas bisnes kan. And then sumbangan kepada masyarakat. Sama juga. Yang ini pun you sendiri. Okay, bila bincangkan ni tolong explain lah. Jangan list sahaja. Okay. Yang ini pun seterusnya pelajar membincangkan sendirilah. You sendiri. Okay. Kepentingan usahawan. Okay. Soalan untuk elemen nombor 5, 7 ni selalunya sudah dapat full mark. Kecuali kalau student dia just list je. Okay, contohlah ciri keusahawanan untuk usahawan yang berjaya. Dia list nombor 1 inovasi, 2 efisien, 3 efektif. Memang yang itu mungkin separuh markah je lah. Saya nak you bincangkan. Kenapa you rasa usahawan tu bagi tahu you yang paling penting adalah inovasi. Okay, yang paling penting adalah contohlah komitmen contohlah. Okay, so bincangkan. And then yang seterusnya, yang ini paling penting. Kalau you tengok rubrik, ini sahaja 4 markah. Sekejap saya nak tunjuk rubrik. Apa nama rubrik tu? Okay. Okay, you tengok rubrik di sini. Ini adalah 4. Maksudnya weightage je. Okay. Jadi kalau you salah banyak kat sini. Mana tadi? Sorry. Kat sini. So banyaklah kurang markah kat sini. So kat sini markah dia tinggi, tak apa. Saya tak adalah terang hari ni sebab kita tak belajar lagi SWOT. Okay. And then perancangan masa depan. Okay, lampirkan produk perkhidmatan website perniagaan CJSSM. Kalau dia tak bagi, tak apa. Just minta nombor pendaftaran perniagaan sahaja. Okay. So arahannya menggunakan format yang ditetapkan, format di atas. Pelajar boleh menggunakan soalan sebagai panduan. Panduan saja. Kalau rasa tak mahu lah guna soalan puan ni skema sangat, tak apa, tak ada masalah. Okay, isikan maklumat diperolehi dan hantar pada minggu ke-7 dalam bentuk soft copy. PDF ya. Saya ada 200 lebih student. Kalau 200 hantar ke Word, saya kena convert, tukar banyaknya. Jadi tolong hantar dalam PDF, di author. Okey, bahagian 8 dalam dianalisis oleh pelajar. Jangan pula awak tanya apa SWOT encik ya. Dia pun tak tahu SWOT tu apa. Mungkinlah ada yang tahu, tapi saya nak you yang, sebab you yang belajar subjek ni, jadi you yang buat. Okey, jangan pula bagi ni, nah cik jawab yang ni. Itu maksudnya usahawan tu buat tugasan awak, bukan awak buat tugasan awak sendiri. Okey, sebab usahawan pernah bagi respon lah. Dia kata macam saya pula jawab, saya pula buat assignment awak punya student. Jadi tolonglah awak membawa nama UTHM lah. Okay, be ethical. Okay, so pelajar perlu menganalisis sekurang-kurang 3 poin. Okay, lampirkan gambar temu bual.
Puan, dia tak maulah gambar saya dengan dia. Lagipun kami interview melalui WhatsApp je. Bagi satu screenshot awak punya conversation. Okay. Gambar page, okay, salinan kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Just minta nombor pendaftaran perniagaan je. Okay, kalau ada you bercita-cita nak interview usahawan di Sabah dan Sarawak, okay, dia usahawan Sabah dan Sarawak ni, dia tak ada SSM, okay, dia ada dia punya legal entity yang sendiri. Saya boleh terima, tak ada masalah. Asalkan saya cakap kan, asalkan perniagaan dia didaftarkan under legal yang sah lah. Okay. Ya. Ada yang baru nak masuk kan? Okay. So ini adalah individual assignment. Okay. Seterusnya kita ada tanyalah usahawan. Okay, business plan dulu. Okay. So ini adalah business plan. Saya akan upload juga hari ni, insyaAllah. So business plan ni sebenarnya lama lagi kan, kita nak menjejakkan business plan ni. Tapi saya bagi tunjuk kat you all lah. So ini situasi dia, nanti you boleh tengok. You nak buat, business plan ni bukannya yang buat betul-betul, tapi dia punya konten tu macam betul. Kena buat iklan kan, macam betul. Okay, you nak mohon pembiayaan RM50,000, daripada RM50,000 ni lah you nak gunakan untuk you punya, nak expand you punya business. So elemen-elemen yang ni kena ada lah. Rancangan pentadbiran, ini chapter 8, pemasaran, chapter 6, chapter 7, chapter 9. So nanti selain daripada apa yang saya ajar daripada slide untuk setiap chapter ni, saya akan sentuh juga perkara-perkara dalam business plan ni. So serampang dua mata lah kiranya. So bila you belajar je minggu tu tentang pemasaran, you dah terus buat sebenarnya pemasaran untuk business plan ni. Okay. Seterusnya kita ada pembentangan projek untuk business plan. Ni saya cakap tadi. Kita ada dua fasa. Ini fasa yang pertama. Okay. Fasa yang kedua. Sekejap, ada lagi nak masuk Okay, so start minggu depan you all dah ada dalam kod college, tak adalah yang lambat-lambat lagi dah kan. Hari ni mungkin line tak okey. Okay, so ini fasa yang kedua. Okay, setiap kumpulan perlu menghasilkan video pembentangan perniagaan, rancangan perniagaan. Tapi kalau sekiranya kita interview face to face, interview pula. Sekejap Kalau sekiranya kita presentation secara face to face, tak adalah video. Tapi saya cuba letak dulu. Backup kan, backup. Okey, pembentangan rancangan perniagaan ini adalah fasa 2. Okay, rujuk PowerPoint yang telah diberi awal semester. Yang tadi itulah PowerPoint tadi. Ia melibatkan ahli kumpulan yang tidak melakukan pembentangan semasa fasa 1. Okey, fasa BMC ni lah. Okey, sorry, bukan BIC. BIC ni adalah Business Idea Challenge. Okey. So format dia keseluruhan tidak lebih 30 minit. Okay. Penilaian pembentangan secara individu. Okay, boleh rujuk rubrik presentation. So 3-4 orang. Ini boleh tengok. Ini adalah isi dia. Okay. Apa yang kena ada dalam perbincangan. Okay. Dalam pembentangan. Ini 10 markah. Okay. So markah pembentangan 10 markah. Kalau yang seterusnya adalah BMC. Ini adalah group activity 10%. Okay. Saya silap. Tapi saya betulkan lah. Ini adalah yang BMC adalah yang 15%. Okay. Saya betulkan terus. Saya pun dah confuse you all lagi lah kan puan. Kami pun okay, 15%. Ini adalah group assignment. Bukan group activity. Okay, so jadi apa yang you perlu buat adalah berkaitan dengan BMC. So minggu depan kita akan masuk BMC, saya akan terus bagi tahulah. Okay, yang ini presentation. Maksudnya kalau tadi
kalau sekiranya Afif, Haziq dengan siapa tu? Raudah lah contoh kan. Dah present untuk BMC, so dia tak perlu present dah nanti untuk presentation untuk projek lah. Okay, tapi pada Afif group geng saya tadi tu present untuk BMC ni, so kami dah terus dapat 25 markah. Sebab apa? 15 markah untuk markah BMC, 10 markah untuk presentation. Tapi contohlah kalau seorang lagi, Ali lah, Ali group yang saya, tapi dia tak present masa BMC ni. So dia dapat 15 markah je dulu. Okay, nanti dia dah present projek baru dia dapat tambah lagi 10 markah. Okay. And then yang terakhir adalah video viral. Okay. Yang ni baru betul, group activity 10%. Okay. So saya tukarlah group activity. Okay, yang ini dalam bidang marketing lah. So you perlu buat 4 piece. Okay, video bermacam bentuk iklan lah berkaitan dengan 4 piece. Okay, tak apa, yang ni nanti bahagian marketing nanti kita sentuh. Okay, so habis assessment. Habis takut? Semua habis assessment. Okay, perancangan clear dan okay. Saya nak bagi link. Saya nak tunjuk author. Di author. Sekejap nah. Okay, ini adalah author. Ni saya ada saya ada 6 section. Okay, so you hari ni adalah dia tak gerak dah tu. Semalam author ada problem, so saya tak boleh masukkan semalam. Okay, chapter 1. Okay, so saya dah masukkan student list. Nanti you all section berapa? Sorry, 13, 14 kan? String. Okay, so saya dah masukkan learning material. Ini adalah untuk chapter 1. Okay, chapter 1 saya dah masukkan. Dalam chapter 1 ni dia ada slide lah dan juga link video untuk PDP. Okay. Sekejap. Okay. So ini adalah slide untuk chapter 1 yang cover hari ni. Saya dah bagi pada you all dalam chapter 1 ni, dekat slide ni ada link. Link berkaitan dengan chapter 1. Okay, so copy. Saya nak tunjuklah link tu. Paste. Okay. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a beautiful storefront. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ini adalah chapter 1. Saya pun dengar banyak kali kat saya, apa yang saya present lama tak lalu juga kan. Nanti you suruh tengok. Dia ada 2 fasa, iaitu fasa, bukanlah fasa, fasa je pula. Dia ada part lah. Okay, part 1 dengan part 2. Saya sambung lah part 2 ni. So untuk individual assignment, you kena refer yang inilah. Maksudnya elemen-elemen apa yang ada dalam sebagai seorang usahawan, berkaitan dengan individual assignment lah. Okay. Seterusnya di author juga, saya tak masukkan lagi. Nanti semua individual activities. Student list tadi saya dah masukkan tapi sebenarnya saya silap. So saya mohon untuk you all masukkan dulu nama you all. Dia punya kod ada di WhatsApp. Okay, apa tadi kod dia saya lupa. Tapi sebenarnya saya letak juga kat sini. Kejap. Ni kod dia. Okay. Kalau sekiranya you tak masuk pun nanti saya ada checklist, nanti saya akan masuklah. Sebab saya silap masukkan section lain. Okay. Okay. So untuk course info nanti once saya dapat daripada lecture plan daripada coordinator, saya akan masukkan di sinilah. And then saya akan masukkan kita punya kita punya perancangan ni dalam ni. Sekurang-kurangnya you boleh refer bila tarikh semula. Okay, so apa lagi Okay, selain daripada tu saya pun ada masukkan
Saya nak tunjuk. Okay, ni adalah link yang di chat ni tapi dalam kelas pun saya akan bagi jugalah. Link yang mana first come first serve lah. Okay, bila you tengok, share, stop recording, presentation. Okay, so first come first serve. You all section, dia lambat. Section 13-14 nanti you masukkan lah nama. Ini section berapa ni? Dia run dulu. So first come first serve tak boleh sama. Student saya ada 200 lebih tapi usahawan kat Malaysia ni beribu-ribu kan. Okay, so you all 13-14. Okay. Section lain pun ada yang tak, diorang tanya dulu kat saya boleh tak nak interview ni, nak interview ni. So nanti diorang masukkan. Sama juga nanti you all masukkan. Boleh? Clear tak? Masukkan siapa? Apa? Airul? Madam tanya sikit. Boleh, ya. Yang interview tu kalau ikut WhatsApp tu kena formal ke macam mana? Tak kisah. Asalkan ayat tu sampailah, tapi kalau awak nak interview usahawan yang awak tak kenal, formal lah. Kalau awak nak interview Hafiz kan, kawan awak ni kan, awak cakap lah, Hafiz macam mana start mula awak punya bisnes, macam tu je lah. Saya tak nilai dari segi formality tapi saya nilai dari segi dia punya content tu lah. Okay tak Azirul? Okay, thank you. Okay, sama. Berdasarkan pengalaman saya, ada student saya pernah interview ni, Roshamno. Tapi saya tak adalah suruh you interview Roshamno. Okay, ada usahawan, ada student yang interview usahawan dia Senyum Berhad. Senyum Berhad ni maksudnya besar lah kan, company yang besar lah. Dan bila saya tengok status tu, saya google balik company tu, memang company tu besar. Tapi dia dapat markah yang sikit. Okay, dia tunjuklah conversation dia dengan usahawan tu. Sebenarnya banyak lagi yang dia boleh gali, yang dia dapat boleh makan full mark. Okay, untuk individual assignment, dapat full mark tu biasa. Okay. Kalau untuk projek, full mark tu luar biasa lah. Pernah lah, student pernah dapat 23 lebih, 24 pernah lah, tapi luar biasa lah kiranya. Okay. Tapi kalau untuk individual assignment tu biasa, full mark. Okay. Ada usahawan, dia dapat usahawan yang besar, company yang besar tapi dia dapat markah rendah. Bila saya tengok conversation dia, banyak lagi yang dia boleh explore. Maksudnya dia boleh tulis lah dekat report dia, rugi sangat. Tapi ada student yang dapat Senyum Berhad, company besar dapat full mark. Itu biasalah sebab memang ialah company yang besar kan. Ada usahawan, ada student dapat company enterprise je tapi full mark. Macam mana dia elaborate benda tu, elaborate content tu. Okay, dia analisis, dia sintesiskan apa jawapannya daripada usahawan. Sebab saya tengok conversation tu. Kalau dia rasa, okay, mesti Azirul tanya, nak semua conversation ke tak? Yang penting-penting saja. Kalau tanya dah makan ke belum, sihat ke tak, itu tak payah pun tak apalah. Okay, ada student interview ayah dapat full mark. Okay, ada student interview ayah tak dapat full mark. Saya pun macam curious, kau dah lah interview ayah kan, patutnya kau dapat full mark lah. Tapi macam rugi. So terpulang, strategi you all terpulang. Cumanya macam mana you nak tulis balik you punya report tu nanti. Jadi nak interview siapa-siapa pun boleh, relative you ke, sepupu ke, siapa pun boleh. Asalkan you pandai. Tapi selalunya kalau yang Senyum Berhad tu selalu dapat markah tinggi lah sebab banyak benda yang dia boleh explore kan. Tapi enterprise ada je. Yang jual kat pasar malam pernah dapat full mark. Itu pun tak ada masalah. Cumanya macam mana you tulis. Okay, ada lagi soalan? Madam. Ya. Yang spreadsheet tu kan, kita lepas dah jumpa tu terus tak nak, lepas dah jumpa
usahawan yang kita nak interview, Ah. terus letak nama dia kat situ Dia tak nama ke, tak nama company ke, tak kisahlah, nama perniagaan ke. Tapi kalau tak nama okey sikit lah. Boleh. Baik. Okay, tulis nama usahawan tu lah. Okay. Okay, madam. Okay, so seterusnya kita bincang pasal kumpulan, okey tak? Ada tak lagi? Tapi kalau ada yang tak faham, tanya dalam grup. Saya okey je, insyaAllah je. Cumanya saya tak galakkan dia tanya saya personal lah. Sebabnya kalau contoh saya ada 200 student kan, kalau 50 tanya soalan yang lebih kurang sama, macam nak menjawab tu takut terlepas pandang. Kalau tanya dalam grup, semua orang boleh tahu. Kecuali kalau nak tanya personal saya, puan hari ni saya tak dapat datang, saya kena cucuk vaksin. Tu tak apalah. Ataupun puan saya kena balik kampung, kakak saya kahwin hari ni. Sebab hari Khamis ni kan, mana dah tahu kan. Itu personal tak apalah. Tapi kalau yang macam berkaitan dengan puan, ciri usahawan ni kena letak 3 ke 5. Tak apa, soalan macam tu pun tak apa, letak je dekat dalam grup. Okay. Ada lagi. Kalau ni tanya dalam grup, insyaAllah saya akan reply. Madam, apa yang buat mereka tu rugi? Mereka tertinggal poin kan apa? Ya. Okay, diorang tak explain. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pasal SWOT tu. Diorang confuse antara O dengan T. Ataupun, okay, kita ada S dengan W, itu adalah internal punya kelebihan ataupun kekurangan organisasi. O dengan T tu beyond diorang punya beyond diorang punya kontrol untuk organisasi tu. Jadi bila di explain tu salah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila itulah dia just letak point sahaja. Kalau macam company tu tak ada misi visi, tak effect pun markah tu. Sebab cumanya kalau ada misi visi mungkin nampak lagi, kalau dapat full mark tu lagi nampak macam banyak. Saya pun nak tolak markah pun saya tak sampai hati lah kan. Tapi bahagian-bahagian atas tu macam pengenalan semua tu selalunya sudah akan dapat full mark. Bila time elaborate tu je, dia just letak point je. Jadi macam mana saya nak tahu? Saya tak tahu nak baca macam mana kan. Kalau you all nak tengok contoh-contoh yang dapat full mark boleh je, saya boleh share, tak ada masalah. Okay, ada lagi soalan? Madam, bila je kita boleh interview usahawan yang kita nak interview tu? Hari ni pun boleh. Hari ni pun boleh? Satgi, kenapa Azim? Dah ada ke? Saya dah ada dah, alhamdulillah. Tapi Azim, kita tak belajar lagi SWOT tu. Nanti terlepas tu. Kena tunggu madam ajar baru saya boleh interview lah. Dapatkan poin lagi banyak. Baik, boleh. Sebab kita tak, SWOT tu, sebenarnya SWOT tu lah, sebab SWOT tu weightage dia 4. Banyak. Jadi, kalau nak study dulu SWOT tu boleh juga, tapi macam tak apalah. You cari dulu usahawan, nanti dah set date dengan dia, tengok kita ajar chapter 3, lepas chapter 3 tu boleh proceed lah. Baik, thank you madam. Sama. Saya lupa nak bagi tahu. Macam semester lepas saya jemput usahawan untuk bagi share input dengan kita kan. InsyaAllah semester ni pun saya akan jemput usahawan jugalah. Tapi slot tu mungkin saya tak boleh janji melibatkan semua orang sebab saya ada 4 kelas. Mungkin melibatkan, tengoklah. Saya tak boleh janji tapi saya akan jemput usahawan untuk share kan. Tak adalah saya seorang je cakap kan. Macam kalau jemput usahawan ni, kita boleh tahu realitinya macam mana kan. Lagi-lagi kalau usahawan tekno. Okay. Ada lagi soalan? Daniel, saya menjawab tak soalan awak? Puan. Ya, Puan menjawab. Okay. So kita terima kasih. sama. Okay, so kita nak proceed ke group boleh? Okay. Boleh madam, boleh. Hari ni kita set up group. Nanti saya terus masuk di Edmodo. Grup ni walaupun sebab minggu depan kita dah nak buat BMC. Jadi BMC tu memerlukan grup. Jadi kita set up terus, fikir nak buat bisnes apa. Nanti walaupun hantar BMC tu lama lagi tapi kita boleh dah. Okay, so saya perlukan, kalau ikut present, saya copy lah. Satu kumpulan 7 ke 8 orang. Okey, 3 kumpulan, ahli dia 7 orang, 4 kumpulan lagi ahli dia 8 orang.
Saya rasa kalau gap seorang ni tak adalah efek sangat kot. Kerja tu macam alah puan dia group dia 8 orang tu sebab dia dapat full mark. Saya rasa tak adalah efek sangat kalau setakat seorang kan, you nak delegate kerja tu. So betul tak? 7 kali 3 21, 21 tambah 32, 53. Setakat hari ni attendance you all adalah 53 orang. You boleh campur section 12 dan 13. You 13, 12, 13, 14 semua. 13, 14. You boleh campur. 13 dengan 14 boleh campur. Okay. Sekejap. Kalau tu. Okay, so saya hutang dengan you all adalah attendance untuk hari ni. You all hutang dengan saya adalah group. Saya perlukan group tu sebelum pukul 11, sebelum kita habis kelas. Okay. Saya tak tentukan lelaki dengan perempuan ke terpulang. Okay. Mana yang you selesa. Sebabnya nanti you akan ada buat penilaian peer evaluation. Saya bagi tahu ya, awal-awal ada peer evaluation. So peer evaluation nampak je 5% tapi menentukan A, B, C, D you tu efek lah juga. Okay. Dah besar dah saya rasa, insyaAllah you boleh tahulah, saya tak tentukan lah. Okay, ahli-ahlinya. Cuma nanti dalam bila you bagi group, saya akan masukkan dalam author, you boleh tengok lah. Okay, apa lagi saya takut saya tertinggal? Setakat ni tu je kot. So chapter 1 hari ni saya cover melalui offline, inilah melalui YouTube ni, you boleh refer. Dan juga saya akan bagi juga salinan record ni hari ni. Macam group lain pun saya bagi jugalah. Cumanya ada group hari Ahad tu saya, sebab hari Ahad saya ada periksa hari tu, exam. So saya bagi record kelas lain punya. Tapi kontennya lebih kurang sama je. You all kalau balik kampus kita buat online okay ke? Okay madam, boleh madam. Boleh ada. Boleh madam. Kita start kelas dalam 8 suku macam tu, boleh? Boleh madam. Boleh. So boleh, lepas ni you all kelas lagi kan? Jadi kita dismiss awal lah. Kalau kita boleh dismiss awal, kita dismiss awal. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Saya perlukan group tu, you discuss dulu, nanti masuk je dekat dalam WhatsApp. Okay. Kalau ada sebarang persoalan boleh tanya dalam WhatsApp group. Saya tak nampak. Ya, okay. Ari lo. Ari. Okay, kedatangan madam bagi Google Form Google Form. Okay madam. Okay, hari ni Google Form dulu. Nanti kita scan QR dekat ni lah. ACIS tu. Okay, Azim. Yang grup tu terus masukkan dalam WhatsApp ya madam? Masuk WhatsApp. Nanti saya akan masukkan di author. Baik madam. Okay, nanti you boleh fikir lah nak buat bisnes apa bisnes tu, okay, bisnes BMC dengan bisnes project dengan video viral benda yang sama. Tak payah nak fikir BMC nak buat kandang kambing, yang tu nak buat tak payah susah kepala kan. Jadi kita buat bisnes yang sama je. Bisnes satu tapi dia ada 3 pecahan markah yang saya boleh dapat lah. 3 ke 4 lah sekali dengan presentation kan. 4. Okay, kalau tak ada apa, kita dismiss ni. Pukul 11 saya bagi attendance. Okay, ataupun you all dah settle lah semua, 7 group dah keluar dah semua ahli, saya bagi attendance. Selain tu, tu je lah kot attendance dengan masukkan Google Sheet. Tu je lah. Okay, kalau tak nampak lah perempuan kelas ni. Ada ke perempuan? Madam, kalau grup tu letak nama pendek boleh madam? Boleh, tapi kalau contoh Aidil Azwar, letaklah Aidil Azwar, takut ada 3 orang Aidil dekat sini. Baik. Boleh madam. Tak ada pun perempuan. Bukanlah saya diskriminasi nak perempuan pula kan. Ada Ikmaliatul. Itu lelaki puan. Lelaki? Laki. Sorry. Ada Asma. Sorry, saya nak address ni Ikmaliatul Akmi. Mana orangnya? Tak apa puan panggil Ikmal. Okay, saya address Ikmal. Sebab belakang tu tak nampak, dia sampai bin je kan. Saya tak nampak T ke binti ke. Okay, sorry Ikmal. So saya address Ikmal. Nur Asma, okay 1, 2 orang je perempuan. 4 orang macam.
Oh, 4 orang. You all mesti satu group 4 orang lah kan? 5 rasanya. Raja Sofia seorang lagi ikut. Okay, Raja Sofia. Ya. Tak apalah. Ikut yang kesesuaian lah. You nak bekerja dengan siapa kan? Tapi Puan kadang-kadang awal SEM memang dia okey. Tengok-tengok tengah SEM tak okey. Itu beyond kita punya control lah kan. Okay, so tak ada apa. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Az. You dah bayar hutang untuk kumpulan. Saya bayar hutang untuk attendance. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Sama-sama. Sama-sama. Semoga kita jumpa lagi madam. InsyaAllah. Amin insyaAllah. Terima kasih. You all balik nanti hati-hati.